Yo, what's up guys? P Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel P Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi dengan set yang berlainan guys. Jangan terkejut, aku masih lagi aku yang sama, cuma tempat yang lain lah. So kalau kau tengok background ni, memang aku berada di hotel lah. Dalam KL guys, bukannya pergi tempat jauh-jauh pun, saja nak bawa anak dengan bini aku check in hotel. Memandangkan Lembah Kelang tak ada air start hari ni, so kita orang check in pada semalam lagi sebenarnya. Okay, hari ni isu dia aku bukan nak cerita pasal hotel yang aku check in ni. Pasal hotel yang aku check in ni aku dah buat video, nanti malam nanti keluar lah, insyaAllah pukul 9 nanti. Video kali ni lebih kepada aku nak cerita atau sembang pasal apa yang terjadi kepada kes di mana Nizam Zaidi telah ditangkap berkenaan dengan Dadah dan dua lagi mereka yang terlibat. To be honest guys, sebenarnya aku kenal rapat diorang bertiga ni guys. In fact aku pernah bekerja dengan mereka bertiga. Aku tak nak discuss sangat pasal barang yang terlarang yang disebabkan mereka ditahan tu. Pada aku, setiap manusia, semua orang pasti akan buat kesilapan. Dan apa yang mereka jalani sekarang ni, apa yang mereka dapat ni adalah satu benda yang aku rasa ada hikmah dia. Dan aku harap dia orang bertabah dan boleh menjalani proses pemulihan lah sebaiknya. Itu yang sebaiknya. Pasal guys, aku secara jujur, honestly aku cakap terus terang, aku sayang dia orang semua kawan-kawan aku. So bila mula-mula hari tu aku tak tahu, tapi aku macam orang banyak tag nama Nizam Zaidi. So Nizam, aku ada macam terfikir lah. Tapi lagi dua tu aku tak nak agak-agak atau tak nak teka-teka, tapi dalam insting aku dah dapat merasakan ada satu dua nama. Dan akhirnya memang betul, tepat. Sangkaan aku tu memang tepat. Dan ternyata mereka adalah kawan-kawan aku yang memang aku rapat satu ketika dulu sewaktu aku dalam industri. Dan siapa tak kenal kalau pengarah ni, kalau orang yang dalam industri mesti akan kenal Latif Zami. Tapi kalau nama Latif Zami ni macam mana yang kawan-kawan lama dia, macam aku kenal dia dulu sebagai nama dia Yop Hitler. Abang Yop ni bukan calang-calang orang sebagai seorang pengarah guys. In fact, waktu aku mula-mula berlakon dulu, dia adalah antara orang pertama yang didik aku di dalam konteks atau pelajaran mengenai filem. Kalau korang tak tahu filem apa yang dia buat, salah satu filem dia adalah Dunia Baru The Movie, di mana aku terlibat sebagai seorang pelakon juga dalam filem Dunia Baru ni. Dan mengenali Yop Hitler atau Latif Zami ni guys, dia sangat peramah guys, orang dia sangat periang dan juga kelakar guys. Kita tolak ke tepi apa yang mereka telah buat, maknanya apa yang mereka ambil itu secara personally memang mereka telah buat salah, tapi sekarang mereka telah ditahan. Kita doa yang baik-baik saja. Tapi aku nak share dengan korang siapa diorang ni guys. Mengenali diorang secara dekat sebagai seorang kawan, aku boleh katakan diorang ni adalah orang-orang yang baik ya guys. Sebagai kawan mereka baik guys. Tapi sewaktu aku bekerja sama dengan mereka bertiga sebelum ni, tak pernah sekali pun aku ternampak di depan mata aku mereka mengambil barang-barang terlarang, atau tidak pernah sekali pun mereka invite atau ajak aku untuk buat benda-benda yang ni. Pada aku ini adalah benda personal diorang dan aku tak nak masuk campur. In fact benda ni pun dah jadi kes polis, biar polis settlekan. Tapi untuk memberitahu siapa diorang ni sebagai seorang kawan, aku rasa aku ada right juga nak cerita kebaikan yang pernah mereka buat bersama-sama aku sewaktu kita orang dalam industri dulu. Balik kepada cerita Latif Zami ni, Abang Yop Hitler. Dan kita tahu Abang Latif ni, Abang Yop ni adalah anak kepada pelakon legend iaitu Pak Uda. Korang tahu Pak Uda kan, siapa yang minat pemain-pemain tantu ni zaman-zaman mak aku dulu ni, mesti akan tahu siapa Pak Uda ni. Arwah Pak Uda adalah orang yang paling baik guys yang aku pernah kenal. Begitu juga dengan anak-anak dia, Abang Yop. Sewaktu aku masih ingat, sewaktu aku berlakon Dunia Baru,
aku tak rapat sangat dengan pelakon-pelakon lain kecuali dengan Wan Ilyas, Tajul. Dia antara pelakon dia yang paling aku rapat lah. Kalau yang lain tu aku baik tapi tak serapat macam mana aku dengan Wan Ilyas dan juga Yop Hitler ni. Macam Eliana, semua baik guys. Elmi Nadia semua baik, tapi aku bukanlah tak rapat sangat lah. Yang aku consider rapat sangat adalah dengan Wan Ilyas lah. Wan Ilyas dengan Yop Hitler, Latif Zami ni. Dan dia bukan calang-calang orang guys. Dalam industri ni dia, kalau knowledge dia tentang filem agak tinggi. Memang banyak benda yang aku belajar dengan dia. In fact, sebelum aku mula mengarahkan filem pertama aku 9 September, dan sebelum aku buat skrip filem pertama aku itu Jangan Pandang Belakang, aku belajar banyak teknik-teknik pengarahan pada dia. Dan aku boleh kategorikan sebenarnya Yop Hitler ni atau Latif Zami ni adalah Stephen Chow Malaysia. Dan kalau siapa yang minat filem Stephen Chow, diorang tahulah macam mana komedinya, pemikiran seorang yang bernama Stephen Chow. Begitulah juga macam mana aku kenal Latif Zami ni. Dia adalah seorang yang sangat berbakat besar, tapi sayangnya disebabkan benda terjadi ni, aku ambil benda ni ada hikmah lah. Ada hikmah untuk diorang supaya mereka boleh kembali ke jalan yang lebih baik, jalan yang lebih, pada aku lebih fresh dan lebih positif untuk diri diorang dan juga keluarga diorang. So, tu sedikit sebanyak tentang pengarah yang aku kenal lah, Zami Latif. Latif Zami. Okay, kita go to Nizam Zaidi. Guys, Nizam Zaidi adalah salah seorang pelakon yang paling humble pernah aku kenal. Pelakon yang paling rendah diri, yang paling sempoi lah. Ada je pelakon-pelakon baru yang aku kenal dulu masa baru-baru nak up, ada act sikit lah, ada character sikit lah. Tapi dia ni tak guys. Dia memang seorang yang humble dan rendah diri. Dan macam aku cakap tadi, tolak ke tepi apa yang dia telah buat, itu urusan dia dengan pihak berkuasa. Tapi mengenali dia secara dekat, Nizam Zaidi adalah orang yang sangat baik guys. Orang yang baik, orang yang peramah, dan aku rasa dia orang yang tak kekok untuk memberi bantuan kepada orang lain. Kalau orang lain kesusahan, dia pasti akan datang tolong. Ini Nizam yang aku kenal. Sebab dia bukan batch aku lah, dia batch adik aku, Mikael Andre. So waktu dia orang berlakon, dia orang ni batch yang sama-sama naik. So ada juga beberapa filem yang kita orang pernah bekerjasama. Aku tak ingat pasal banyak juga filem yang aku pernah bekerjasama dengan dia, walaupun bukanlah secara sparring partner yang dekat. Disebabkan kita orang di bawah satu management yang sama, itu Metrowell, dan dia juga telah dinaikkan oleh David Teo lah dalam Metrowell, dan dia seorang yang sangat berbakat sebenarnya guys. Dan bila jadi macam ni, aku simpati pada dia pasal dia mempunyai masa depan yang cerah sebenarnya sebagai seorang pelakon. Dia ada bakat, dia ada character look. Sebagai seorang pelakon sebenarnya kau tak perlu kacak, tapi kau perlu ada karakter dan karisma. Itu yang penting. Aku sebagai director guys, kadang-kadang bila aku nak menilai seorang pelakon tu, bila aku nak ambil pelakon tu, aku nak tengok dia ni ada karakter ke tak, dia ada karisma ke tak. Kalau soal cantik tak cantik tu tolak ke tepi dulu guys. Pasal apa? Kadang-kadang cantik tak semestinya dia ada karakter, cantik tak semestinya dia sesuai dengan watak yang aku nak bagi tu. So melihat Nizam, dia ada masa depan yang cerah guys. Cumanya ialah bila jadi kes macam ni, dan dia pun telah mengaku bersalah kan. So aku harap sangat diorang sedar apa yang telah dilakukan, dan aku harap sangat diorang dapat berubah ke arah yang lebih baik guys. So satu benda yang aku rasa impact yang terjadi, aku rasa sangat menyedihkan jugalah sebenarnya dalam industri ni. And then yang ketiga, Saiful Zaidrin. Saiful, Apple. Aku panggil dia Apple. Guys, ini adalah seorang penolong pengarah yang paling aku pernah bekerja dengan dia sekali saja. Dalam filem yang aku arahkan, iaitu filem Aku, Kau dan Dia, terbitan Astro. Di dalam walaupun dia bukanlah sebab aku punya assistant director yang favourite lah, yang selalu aku ambil kan. Dia hanya aku pernah bekerja dengan dia sekali saja. Walau macam mana pun guys, aku perlu katakan Apple ni adalah seorang assistant director yang paling menyenangkan kerja aku sebagai seorang pengarah. Dia cekap dan dia pantas. Aku tak perlu nak arah-arahkan orang lain. Korang kena faham tau, orang nombor 2 paling penting dalam produksi selain production manager
iaitu assistant director. Assistant director ni dia bukan, kalau kita dengar assistant director, penolong pengarah. Penolong pengarah kerja dia apa? Penolong pengarah ni kerja dia bukan macam personal assistant yang sediakan air, yang sediakan jadual, tak guys. Dia assistant director ni adalah satu level lagi sebelum dia naik ke level pengarah. Aku boleh katakan kerja assistant director ni adalah diorang yang uruskan produksi time shooting tau, bukan time macam mana nak set up production tu, time shooting. Bila call action and cut, itulah kerja dia yang akan uruskan. Cepat atau lambatnya berlaku dalam proses penggambaran tu bergantung kepada assistant director. Sebab tu ada setengah assistant director dia sangat pentingkan timing, sangat pentingkan masa itu. Dia nakkan ketepatan masa tu. Dia nak cepat, dia tak nak delay shooting. So mengenali Apple ni, dia adalah orang yang macam tu. Dia sangat cepat dan dia tegas terhadap kerja dia. Itu yang aku suka guys. Di dalam kerja dia sangat profesional, tapi di luar kerja aku tak pernah ambil tahu hal orang guys. Dan aku pun tidak pernah tahu kalau dia terlibat dengan benda-benda ni dahulu ke. Aku tak pernah ambil tahu. Tapi di dalam waktu kerja dia sangat profesional dan dia sangat tegas guys. Sebab tu aku suka bekerja dengan mereka bertiga. Mereka bertiga ni di dalam produksi yang aku pernah bekerja sama dengan diorang sangat profesional. Tak adalah menunjukkan simptom-simptom atau nampak macam mereka tak aktif atau tak profesional dalam kerja. Tapi kebelakangan ni aku tak tahulah, pasal aku pun dah meninggalkan industri ni dah hampir juga 10 tahun sebenarnya. 8 tahun lebih kot. Aku dah lama tak involved dalam industri filem atau industri seni ni lah. So bila aku dapat tahu mereka bertiga ni, aku agak kecewa guys. Aku kecewa gila. Especially Abang Yop lah. Pasal aku boleh anggap, kategorikan Abang Yop ni, walaupun bukan guru didik aku secara official, tapi aku boleh angkat jugalah dia salah seorang yang aku pernah belajar mengenai pembikinan filem. Sedih guys, aku sedih dengan benda macam ni, tapi aku berdoa agar diorang ambil ni sebagai satu hikmah di mana diorang boleh mengubah diri diorang menjadi lebih baik selepas ni. Aku nak cakap diorang tak baik, diorang baik guys, tapi kita tahu bila menggunakan benda-benda ubat-ubat terlarang ni, especially dadah ni, dia memberi satu kesan impact yang sangat-sangat negatif dalam hidup ni guys. Dan sebenarnya orang yang ambil dadah ni bukannya orang dalam golongan selebriti atau orang golongan seni ni je. Ramai orang yang ambil dadah, cuma kita tak tahu. Dan bilanya jadi macam ni, orang akan nampak kesalahan, nampak macam orang yang dalam industri sajalah yang buat benda-benda ni. Sebenarnya tidak guys. Banyak orang yang ambil tapi tidak ditangkap, tidak kena tangkap. Maknanya Allah masih menjaga diorang, Allah masih menjaga aib diorang. Tapi kalau dalam kes macam ni, aku sebab tu pesan sekali lagi, ambillah ni benda yang positif, ambillah dia sebagai satu hikmah yang mungkin akan memberi asbab kepada kebaikan di masa hadapan diorang. Dan aku doa banyak-banyak, doa pada Allah supaya mereka diberi kebaikan di masa hadapannya disebabkan apa yang telah terjadi sekarang ni guys. So guys, aku sangat-sangat mengharap mana yang tonton video aku ni supaya tidak judge mereka bertiga dengan benda-benda yang sangat negatif. Pasal aku kenal diorang personally, diorang orang-orang yang baik, orang-orang yang sangat profesional dalam kerja diorang, tetapi disebabkan dadah yang telah mereka libatkan diri ni telah menyebabkan tangkapan pada diorang lah. So biar polis yang selesaikan isu ni lah. So kita jangan caci maki orang yang kita tak kenal. Melainkan kalau orang tu kau kenal, itu kau tahu siapa diorang, itu hak kau lah kalau kau nak nilai dia dengan cara negatif. Tapi kalau kita tak kenal seseorang, kita nak caci maki diorang, aku rasa itu tak fair. So guys, untuk video kali ni, ini sekadar lebih kepada macam meluahkan perasaan sedih sebagai seorang kawan yang pernah bekerja dengan diorang. Aku harap video kali ni kita dapat sesuatu yang bermanfaat lah guys. Okay guys, untuk malam ni dalam pukul 9 InsyaAllah dalam pukul 9 aku akan upload video tempat aku check in ni, hotel aku lepak ni.
Mungkin ada antara korang yang tak tahu, tapi mana yang dah follow aku pada awal daripada channel Ondre Brothers ni, diorang tahu dulu aku banyak upload video-video pasal review bilik hotel lah. So dah lama tak dapat pergi bilik hotel kan. So kali ni aku up lah satu video pasal hotel guys. So siapa yang dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Mana yang belum subscribe dulu guys. Share video ni dengan kawan-kawan korang sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.